Boleh tak? Boleh. Okey. Dah on dah ni? Dah on. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil izam. Insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa ratanzun nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Rasulullah, ia lebih kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang hormati Al-Fadhil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian seterusnya pengurusi surau, jawatan kuasa, sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung kuliah hadis kursi, ya. Hadis kursi, hadis yang ke-8, hadis nombor 8, muka surat 47. Ada kitab? Tak ada kitab. Dengarlah kan. Baik. Hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru, di mana beliau berkata, "Sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba. Faraja'a man raja'a wa aqaba man aqaba. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam musri'an. Qad hafazahul nafsu. Qad hafazahun nafsu wa qad hasyara an rubbatayhi. Faqala abshiru haza rabbukum. Abshiru haza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama' yubahi bikumul malaikah yaqulu unzuru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantaziruna ukhra.
wa hum yantaziruna al-ukhra. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Ibnu Majah. Baik. Hadis ini di mana hadis ini berbunyi, hadis ini terima daripada Abdullah bin Amr. Sallaina ma'a Rasulullah. Kami semayang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba, akan semayang maghrib. Kami semayang sama Nabi semayang maghrib. Faraja'a man raja'a. Bila dah habis semayang, maka kembalilah orang-orang yang tak kembali. Maksudnya sebahagian baliklah. Dah habis semayang dia nak balik. Wa aqaba man aqaba, dan menunggulah orang-orang yang nak menunggu isyak lah macam tu. Sebab ada lepas maghrib ni ada yang nak balik, ada urusan-urusan dan sebagainya. Ada sahabat-sahabat yang tak ada urusan, jadi dia menunggulah, intazirlah, menunggulah. Sementara menunggu semasuknya solat isyak. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an. Maka tiba-tiba datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam musri'an, dalam keadaan dia tergesa-gesa. Nabi datang, tiba-tiba datang, kan? Selepas solat untuk berdoa dan sebagainya, untuk menantikan solat seterusnya. Kemudian Nabi datang dan keadaan tergesa-gesa lah. Selepas Nabi keluar, Nabi datang balik. Keadaan tergesa, sebab tadi Nabi semayang dengan para sahabat lah. Bila semayang ada yang nak balik, kan? Ada yang masih menunggu. Jadi Nabi balik. Tiba-tiba Nabi datang semula, hal keadaan musri'an. Qad hafazatun nafsu. Dalam keadaan lagi nafasnya tu cepatlah naik turun nafas, macam orang macam berlari anak macam itulah, cepatlah kan keadaan nafas naik turun. Wa qad hasyara an rukbatayhi, dan sungguh telah nampak sebahagian daripada lutut baginda Nabi. Sebahagian lutut tu nampaklah kerana nak cepat berlari tu kan. Cepat nak beritahu sahabat ni apa benda nak beritahu ni. Macam itulah. Maka Nabi sallallahu pun kemudian bersabda, abshiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama' yubahi rabbikumul malaikah. Maka Nabi pun berkata, abshir, kan, bergembiralah, suka-sukalah kamulah, happy lah, sila kita happy, kan. Hadza rabbukum, sesungguhnya Tuhan kamu, ataupun ini Tuhan kamu, qad fataha baban min abwabis sama', sungguh dia telah membuka akan pintu daripada pintu-pintu langit. Mana Allah Ta'ala telah membuka pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaikah, yang mana para malaikat pun berbangga dengan keadaan tadilah. Suasana tadi, pintu dibuka tadi, malaikat-malaikat semua berbanggalah melihat keadaan tadi. Siapa yang nampak? Nabi lah. Para sahabat tak nampak, kan? Nabi je nampak. Macam tu. Kalau malaikat nampak, kalau para sahabat nampak kan lainlah cerita kan. Macam tu. Yaqulu, kemudian Allah Ta'ala berfirman. Jadi Nabi menyebut berkenaan dengan apa yang dilihat tadilah. Allah Ta'ala membuka pintu langit, dan Allah Ta'ala juga berfirman. Kemudian Nabi sampai kepada para sahabat, unzuru ila ibadi qad qadaw faridatan. Lihat aku telah menunaikan wa hum yantaziruna ukhra, menunggu solat fardu yang lain. Jadi dalam hadis ini nak sebut pada kita berkenaan dengan pulang ke rumah untuk sebarang urusan tanpa duduk nanti waktu solat seterusnya. Ini nak cerita pada kita, boleh kita baliklah urusan tertentu yang kita nak buat, tapi itu datanglah balik. Masalah bila dah balik tak datang. Bila dah balik, dah tengok TV kan, bola ke apa sebagainya kan, langsung tak datang, tak jenguk ke surau semula. Sepatutnya bila dah balik tu datanglah balik. Kalau ada pengajian lagi pula sepatutnya tak payah balik. Ilmu tu penting. Untuk ilmu tu wajib,
Kan? Tulubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib kepada setiap orang muslim. Terutama sekali fardu ain. Menceramah kadang datang daripada jauh. Konek datang daripada jauh. Tapi kita tak nak meraihkan penceramah. Kita balik ke rumah, kan? Kadang-kadang pun saja je balik. Je tu. Saja je balik, baring-baring dan sebagainya. Lepas tu kan tololap. Kan? Sampaikan suara azan pun, isyak pun dah tak terdengar, kata. Je tu. Sebaiknya balik ya. Kepada Allah Ta'ala bersama para jemaah yang lain selepas solat. Tuan-tuan, duduk dahululah. Selepas kita habis solat, duduklah dulu. Berzikirlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ambillah Quran tu, baca. Dalam siang kita kadang sibuk, tak ada masa nak baca Quran. Malam lah sebenarnya ada masa. Kita ambil masa tu baca Quran. Kalau tak ada pengajian lah. Kalau tak ada, ataupun contohnya buat halkah pengajian baca Quran berkumpulan, kan? Baca Quran berkumpulan. Seorang baca, yang lain tu dengarlah. Contohnya satu kumpulan, contohnya berapa orang? 6 orang atau 7 orang. Okey, buat satu kumpulan. Bacalah Quran. Seorang baca, lain semak. Seorang baca, yang lain semak. Kalau nak buat macam tu, boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, orang yang kalau baca salah tu, kalau ditegur oleh sahabat yang lain, kena terimalah teguran tadi. Jangan pula bergaduh pula, kan? Ada yang bergaduh tu, kan? Dia kata bacaan dia betul. Kawan dia kata baca macam tu salah, tak betul. Dia kata betul lagi. Botokak lah hari tak jadi baca. Hari tak baca. Langsung bubar pengajian ataupun halkah macam itulah. Kalau nak buat halkah pengajian berkumpulan, kan, kenalah masing-masing sedia untuk ditegur, diperbaiki bacaan tadi. Dan kalau boleh dalam kumpulan tu ada seorang nakib ataupun ketua lah yang boleh memimpin ahli kumpulan itu. Kalau masing-masing 2 ke 5 pun, 2 ke 5 ya pusah juga. Jadi masing-masing bila pakak kan masing-masing nak menang. Tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Jadi kelebihan duduk seketika dan berzikir serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama para jemaah yang lain selepas solat. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan ibadah hamba di hadapan para malaikatnya, iaitu dengan menzahirkan kelebihan mereka di atas para malaikat. Kan disebut dalam hadis tadi, haza rabbukum, ini Tuhan kamu. Ini Tuhan. Mana Tuhan? Ini kinayah lah tu. Kinayah lah, bahasa kinayah. Haza rabbukum qad fataha baban min abis sama'. Sungguh Allah Ta'ala telah membuka satu pintu daripada pintu-pintu langit, yang mana para malaikat semuanya berbangga dengan pintu langit dibuka tadilah. Jadi mana nak nyatakan tentang mana-mana di kalangan hamba tadi yang duduk, kata berdoa ke berzikir ke sementara menanti isyak tu, kan? Jadi dia punya amalan tu dibawa naik ke langit lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para malaikat. Dan para malaikat kan meraihkan amalan-amalan hamba tadilah. Sebabnya kita tak digalakkan berborak. Tak digalakkan borak antara maghrib dengan isyak. Kadang kita tu macam-macam cerita, kan? Sementara isyak tu macam-macam cerita. Cerita bola lah, cerita politik lah, cerita kata bisnes lah, cerita banjir lah, cerita perniagaan lah. Macam-macam cerita semua masuk. Tak? Lepas tu azan isyak, kan? Kalau nak cerita boleh kat luar lah, jangan cerita dalam surau. Je tu. Tadi galakkan kita dalam surau ni cerita benda-benda yang dalam bab agama lah, macam tu. Baik tuan-tuan. Okey, itu hadis yang pertama. Kemudian kita masuk hadis yang kedua. Hadis kedua diterima daripada Muaz bin Jabal. Diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal di mana beliau berkata, "Uhtusiba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin min salatu subhi hatta kidna
natara'a aina syamsi, aina syam, fa kharaja sari'an fasuwiba bis shalah fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tajawwaza fi salatihi falamma sallama da'a bi sautihi faqala lana ala masafikum kama antum, ala masafikum kama antum, summa in fatala ilaina faqala ama inni sa'uhaddisukum ma habasani ankum al-ghadata anni kumtu minal layl fatawadda'tu wa sallaitu ma qaddara li fa na'astu fi salati fastalqatu mana berat fa iza ana bi rabbi azza wa jal fi ahsani suratin faqala ya Muhammad qultu labbaik rabbi qala fi ma yahtasimu al malaikatul a'la qultu la adri rabbi qala ha salasan qala fara'aituhu wa wada'a kaffaihi baina katifai hatta wajadtu barda anamilihi baina sadbain aw qala fi najri fatajalla li kullu syai'in fa'araftu wa fi riwayataini lahu fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi fa'alimtu ma bainal masyriqi wal maghrib faqala ya Muhammad qultu labbaik rabbi qala fi ma yahtasimul malaikatul ala qultu fil kaffarati wa fi riwayatin lahu fid darajah wal kaffarah qala ma hunna ayyi kaffarah qultu masyul aqdam ilal jamaah wa julusu fil masjid ba'da shalah wa julusu fil masajid ba'da shalah wa shibabul wudu bil makruhah wa fi riwayatin lahu ziyadatun wa man fa'ala zalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'ati kayyamin waladathu ummuhu qala summa fima ayu darajah qutu it'amut ta'am walinal kalam wa fi riwayatin lahu ifshaus salam wa salatu bil laili wan nasu niyam qala sal qultu Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbul masakin wa anta filli wa tarhamni wa iza aradtu fitnatan fi yaumin fatawaffani ghairal maktun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa yuhibba man amila yukaribuna ila hubbik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha haqqun fadrasuha summa ta'allamuha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang Ustaz, panjang saya cuba habiskan. Baik, ini tema daripada Muaz. Apa kata Muaz? Uhtusiba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi terhalang. Uhtusiba man terhalang. Kan? Asal mana husiba ni disekat. Itulah. Uhtusiba anna Rasulullah sallam zata ghadatin min salati subhi hatta kidna natara'a an syamsi. Satu hari Nabi sallam terhalang daripada kami untuk mengerjakan solat subuh sehingga kami hampir melihat sinaran matahari. Sehingga kami nak terbitlah. Nabi nak solat subuh ni. Biasa sahabat nak solat subuh tunggu Nabi datang untuk Nabi jadi imam. Kan? Nabi nak keluar juga sehingga kan matahari hampir terbit. Itulah. Faharaza sari'an, maka tiba-tiba Nabi pun keluar dalam keadaan cepat. Pasui babis solat. Maka lalu Nabi pun mensuruh iqamat dilaungkan. Suruh qamat. Kenapa mati nak terbit ni? Nak lewat dia ni. Tapi tuan-tuan jangan lewat sudahlah. Nak cerita apa yang pernah berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lepas tu Nabi pun terus takbir dan mengerjakan solat bersama para sahabat. Fatazawwaja fi salatihi, dan Nabi pun meringkaskan solat. Kena mati nak terbit.
Jadi Nabi ringkaskan sembahyang. Falamma sallama maka tak kala bila Nabi dah salam, Nabi dah beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, da'a bisauti, maka tiba-tiba Nabi pun menyeru dengan suara je, mana Nabi pun cakap lah, Nabi pun berbicara dengan para sahabat lah, da'a bisauti. Faqala lana, maka Nabi berkata kepada kami, ala masaffikum kama antum summa in fatala ilaina, maka Nabi pun berkata, tetaplah kamu di dalam saf-saf kamu, tetaplah kamu semua duduk dalam saf, jangan bangun dulu, kerana aku nak cakap sesuatu, kata Nabi. Ala masafikum kama antum, di atas saf-saf kamu tu sebagaimana yang kamu adalah, duduk dalam saf itu. Summa in fatala ilaina, kemudian Nabi berpaling kepada kami, lalu Nabi pun bersabda, amma inni sauhaddisukum ma habasani ankum al-ghadata, sesungguhnya aku nak cerita pada kamu kenapa aku ni tertahan pada pagi ni, mana lewatlah. Aku nak cerita pada kamu kenapa aku tertahan pada pagi ni, mana lewat hadirlah pada pagi ni bersama dengan kamu, tu solat sama kamu. Maka Nabi kata, anni kuntu minal laili, sungguhnya aku malam tadi semayang, aku bangun semayang tahajud, mana qiyamul lail lah. Watawaddatu, dan aku pun berwuduk, jangan wuduk yang sempurna. Fasallaitu ma'a qudirali, dan aku semayang sebagaimana kemampuan yang aku boleh semayang. Nabi nak ceritalah ni. Fata'astu fi solati, maka tiba-tiba Nabi, ketika Nabi bangun malam tadi kan, tiba-tiba aku mengantuk. Nabi kata na'asa ni pana'astu, mana Nabi mengantuk dengan mengantuk yang sangatan, fi solati, dalam semayang Nabi mengantuk ketika ibadah tu waktu malam. Pastasqaltu, maka bersangatan berat lah, sakalat ni berat, dah lah mengantuk betul berat, macam tu. Fa iza ana bi rabbi fi ahsani suratin, maka tiba-tiba aku pun bermimpi, dan Tuhan aku bersama dengan aku dalam rupa yang sebagus-bagus rupa, fi ahsani surah, pada sebaik-baik rupa lah. Jadi Allah Ta'ala muncul dalam mimpi Nabi dengan sebaik-baik rupa. Macam mana bentuknya, wallahu alam, tak tahu kita. Ini termasuk dalam cerita yang mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat lah, ataupun kalam-kalam mutasyabihat. Faqala, maka Allah Ta'ala pun berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, qultu, maka aku berkata, labbaik ya Allah, labbaik Rabbi. Apa makna labbaik? Labbaik maksudnya, aku menyahut suruhanmu wahai Tuanku, aku menyahut suruhanmu wahai Tuanku. Labbaik, labbaik. Qala, maka berkata ia, bima yahtasimul malaiku ta'ala, maka Allah Ta'ala pun berfirman, pada apa perkara malaikat-malaikat yang tinggi semuanya berbalah-balah, berbantah-bantah. Pada apa perkara para malaikat berbalah-balah dan berbantah atau berselisih, itasama. Bima yahtasimul malaikatul ala, pada apa perkara para malaikat ni tengah berbalah-balah ni. Qultu, aku berkata, Nabi kata, la adri, aku tak tahu ya Rasul, ya Allah, aku tak tahu kenapa malaikat tu berbalah-balah. Sedangkan Allah Ta'ala lebih tahu kenapa malaikat berbalah, berselisih dan sebagainya. Maka Nabi kata, la adri, aku tak tahu, Rabbi, wahai Tuanku. Qalaha salasan, Nabi berkata sebanyak 3 kali. 3 kali. Qalaha, Nabi berkata kepada 3 kali, la adri, la adri, la adri, aku tak tahu ya Allah. Semua itu dalam pengetahuan-Mu ya Allah. Engkau yang lebih tahu malaikat ni kenapa dia berselisih pendapat dan sebagainya. Qala, maka Allah Ta'ala, maka Nabi pun berkata, fara'aituhu wada'a kaffaihu baina katifai hatta wajadtu barda anamilihi baina sadbaini. Maka Nabi pun berkata, maka saya melihat dia, yakni Allah, meletakkan tapak tangannya di antara kedua-dua bahu saya, sehingga saya merasa dingin di antara dua bahagian dada saya.
Tiba-tiba Nabi nampak Allah Ta'ala meletak tangannya macam mana tangan Allahu a'lam, tak tahu kita, ini termasuk dalam benda yang mutasyabihat kan. Nabi saja lebih tahu macam mana hakikat sebenarnya. Tapi Nabi kata fara'aituhu wada'a kaffaihu baina kapitai, maka aku nampak Allah Ta'ala meletakkan telapak tangannya di antara dua bahu aku, sehingga hatta wajadtu barda, sehingga aku dapati sejuk, perasaan sejuk. Ana milihi, di antara dua bahagian dada saya. Ana milihi baina sadbaini. Au qala, ataupun berkatalah ia pi nahri. Pi nahri maksudnya di leher saya. Nahri maksudnya leher. Asal mana leher ni aqabah. Aqabah kan, tapi ini bukan makna leher, tapi bukan aqabah, tapi gunakan perkataan nahri, pi nahri. Fatajalla li kulli syai'in, maka tiba-tiba lalu segala perkara menjadi nyata dalam diri saya, dan saya mengetahui jawapan daripada pertanyaan tadi. Dan saya mengetahui jawapan daripada pertanyaan tadi. Fatajalli kulli syai'in, maka terbukalah bagiku tiap-tiap sesuatu. Faratu, dan aku tahu jawapan dia. Aku tahu jawapan di atas apa persoalan yang Allah Ta'ala tanya tadilah kepada baginda Rasulullah SAW. Wa fi riwayataini lahu, dan sampai pada dua riwayat lahu baginya, fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard, dan aku mengetahui sesuatu benda yang terdapat di langit dan juga sesuatu benda yang terdapat di bumi. Fa'alimtu ma bainal masyriq wal maghrib, dan aku tahu sesuatu benda yang terdapat di timur, dan aku tahu sesuatu benda yang terdapat di barat. Okay? Ini satu riwayat lain lah. Satu riwayat menyatakan Nabi terbuka hijab dia lah. Terbuka hijab sehingga dia tahu, Nabi tahu apa yang terdapat di 7 petala langit dan 7 petala bumi, apa yang terdapat di masyrik, di timur, dan apa yang terdapat di barat. Semua dia ketahui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka hijab tadilah. Faqala, maka Allah Ta'ala pun berfirman kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, qultu, aku pun menjawab, labbaik, aku menyahut seruanmu ya Allah. Qala, maka Allah Ta'ala pun berfirman lagi, bima yahtasimul malaika ala, bima yahtasimul malaikatul a'la, pada apa-apa yang para malaikat ni berselisih. Mana Allah Ta'ala bertanya kali kedua. Tadi Allah Ta'ala tanya kali pertama, Nabi kata aku tak tahu jawapan apa-apa. Sekarang ni Allah Ta'ala tanya kali kedua pula, pada apa perkara para malaikat yang tinggi itu mereka semua berselisih. Kutu, aku menjawab, fi kafarah, dalam masalah kafarah. Wa fi riwayatin lahu, dan sampai pada satu riwayat baginya, fi darajah, dalam masalah derajat. Dalam masalah, jadi Nabi kata yang malaikat ni berselisih ni tentang masalah kafarah. Yang kedua, ada riwayat lain yang menyatakan dalam masalah derajat. Darjah kemungkinan darjat para hamba lah beribadah kepada Allah Ta'ala. Fi darajah wal kafarah. Qala, maka berkata Allah Ta'ala, ma kunna ayyil kafarah. Maka Allah Ta'ala pun berfirman kepada Nabi, bertanya pada Rasulullah SAW, kan, apakah yang dikatakan kafarah tadi? Apakah dia tentang amalan-amalan kafarah itu? Kan Nabi dah dibuka hijab kan? Tadi mula Nabi tak tahu, sekarang Nabi dah dibuka hijab, so Nabi jawab. Jadi Allah Ta'ala tanya, ma hunna ayyil kafarah, apa yang dikatakan kafarah yang dibincang oleh para malaikat itu, yang sehingga mereka berselisih-selisih itu pendapat. Kutu, aku berkata, masyul aqdam ilal jamaah. Maksudnya berjalan kaki. Maknanya berjalan kaki, maksud dengan kafarah tadi ialah melangkah kaki menuju ke solat berjemaah. Berjalan kaki kan menuju ke masjid ataupun tempat yang ada didirikan solat berjemaah. Itu yang kata yang diperdebatkan oleh para malaikat yang tinggi tadi. Kemudian yang kedua, wajulusu fil masajid ba'da sholawat. Yang kedua, duduk dalam masjid selepas daripada habis sembahyang. Pun malaikat berbalah, mungkin dari segi pahala lah, dari segi derajat ke, dari segi pahala dia kan. Wajulus fil masajid ba'da sholawat.
duduk dalam masjid selepas daripada habis sembahyang. Kemudian yang ketiga, wa isbagul wudu bil makruhah. Dan yang ketiga, menyempurnakan duduk dalam keadaan makruhah ni, dalam keadaan sukar. Dalam keadaan sukar, sama ada contoh dalam keadaan sangat sejuk ataupun dalam keadaan sangat panas, kan? Jadi kan hamba tadi, kan, manusia tadi yang beriman tadi, dia akan cuba menyempurnakan wuduk dia walaupun keadaan dalam keadaan sangat sejuk dan sebagainya. Maklumlah sejuk, kan, sampai ke tulang. Kan? Sejuk sampai ke tulang, kan? Kan dulu pernah berlaku, kan, ada tempat tertentu yang sejuk, kan, macam dah berada di Eropah pula, kan. Ada suhu yang sejuk mana kalau pilah dia. Kalau pilah sejuk, kan, sejuk menggigil-gigil lah sampai ke tulang, kan. Itu. Jadi maknanya yang dibincangkan tu ada 3. Pertama, berjalan kaki, kan, menuju ke solat berjemaah. Yang kedua, duduk dalam masjid ataupun tempat solat selepas daripada habis solat. Dan yang ketiga, iaitulah menyempurnakan duduk dalam keadaan sukar dan payah. Contoh keadaan bersangatan sejuk, kan, kita cuba juga kita wuduk dengan sempurna, macam tu. Jadi para malaikat itulah yang mereka perbahaskan, perbincangkan. Kemungkinan besar dari segi pahala yang nak dibagi pada hamba tadilah. Wa fi riwayatin lahu ziyadah. Dan sampai pada satu riwayat yang lain baginya ada tambahan lafaz. Apa tambahan lafaznya? Wa man fa'ala zalika asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuhu. Sampai pada satu riwayat ada tambahan lafaz, maka barang siapa yang melakukan demikian, asya bi khairin, maka dia hidup dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Wa mata bi khairin, dan dia mati pun dalam keadaan penuh kebaikan. Wa kana min khati'ati, dan adalah daripada dia punya dosa-dosa tu diampunkan dosanya. Kayamin waladathu ummu, sama seperti hari diperanakkan akan dia oleh ibu dia. Sama seperti hari diperanakkan dia oleh ibu dia. Macam mana keadaan bayi, yang lahir itu sudah tentu keadaan putih bersih, kan, dalam keadaan tidak ada dosa, tidak ada noda dan sebagainya. Qala summa pima, kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, summa pima ayyid darajah. Kemudian apa lagi dibahas oleh malaikat tadi? Tentang masalah derajat pula. Tadi tentang masalah kafarah, sekarang ni masalah derajat. Apa yang dibincang oleh malaikat dalam masalah derajat tadi? Malaikat yang berbahas tadi, kan, berdebat dan sebagainya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qultu, aku menjawab, it'amut ta'am, memberi makan orang yang memerlukan kepada makanan. It'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang memerlukan kepada makanan. Orang fakir miskin, orang susah, memang dia susah betul, bukan orang kata berpura-pura susah. Ada juga kadang-kadang berpura-pura susah, duit banyak, berlakon, kan, berlakon susah, berlakon fakir, berlakon miskin dan sebagainya. Itu tak boleh lah. Kalau susah, kena cakap betul-betul susah. Kalau tak susah, jangan kata susah. Jangan cakap susah, jangan berlakon jadi orang susah. Tak boleh lah menipu tu, kan. Macam tu. Jadi Nabi kata, yang pertama, it'amut ta'am, beri makan kepada orang yang perlu kepada makanan. Walinul kalam, dan lembutkan lidah. Mana tutur kata kita, adab tutur kata kita, bersopan santun, kan, berbudi bahasa, kan. Tidak orang kata suka, orang kata memaki hamun orang dan sebagainya. Kan sebahagian pada kita ni kadang-kadang sikit masalah, kan, dah maki orang. Maki hamun orang, cakap orang bangang, cakap orang bodoh, cakap orang sial, macam-macam lah, kan. Macam tu. Jadi makna lidah dia tu kasar lah, lidah dia. Bukan jenis lin ni lembut. Linul kalam, lidah yang lembut. Bukan lin mulut lembut tu pembolit, kan. Pembolit pun lembut juga. Pembolit, kan, pembohong pun lembut juga lidah. Ni bukan macam tu, memang betul lah. Kemudian wa fi riwayatil lahu, dan sampai pada satu riwayat yang lain, ifsyahus salam, sebarkan salam.
Satu riwayat lain pula, sebarkan salam. Mana siapa saja yang kita berjumpa, sama ada kita kenal ke tak kenal ke, dan kita tahu dia ni orang Islam, berdasarkan pada realiti kita nampak tu dia ni orang Islam enggak kita pun bagilah salam dengan dia, betul tak? Aja tu. Dahlah kalau kita ni confused kan, ni saya Islam ke tak Islam? Kan? Dia ni Islam ke tak Islam? Macam Islam. Kita yakin dia ni Islam berdasarkan pada perwatakan dia, kita nampak dia pun solat, datang ke masjid, kan? Tentulah orang Islam, betul tak? Salam. Je tu. Sebarkan salam. Kemudian wassalatu bilail. Benar sunnah. Yang kedua, ni sampai satu riwayat lain pula. Pertama, sebarkan salam. Yang kedua, wassalatu bilail. Semayang waktu malam, bangun qiyamul lail, padahal manusia itu masa itu tengah tidur. Tengah tidur. Walaupun ada tempat-tempat tertentu, kadang-kadang tengah malam pun orang tak tidur. Atau kalau di bandar pukul 3 pagi, 4 pagi, orang pun tak tidur. Tapi kalau kita suasana di sini, saya rasa pukul 3 pagi, 4 pagi, kalau bandar-bandar besar, kan, tak orang kadang tak tidur. Wa tarhamni, ya Allah Tuhanku, aku minta pada Engkau ya Allah, kan, fi'lal khairat, kan, melakukan benda yang baik, wa tarkul munkarat, meninggalkan wa hubul masakin, dan cinta kepada orang miskin, wa anta firali, dan Engkau, dan bahawa Engkau ampunkan aku ya Allah, wa tarhamni, dan Engkau berikan rahmat kepadaku ya Allah, wa iza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairin maktub, dan jikalau Engkau kehendak akan berlaku fitnah pada satu kaum, maka matikan aku dalam keadaan aku ni bukan orang yang jenis fitnah, bukan termasuk orang yang kumpulan yang difitnah. Kalau seandainya Engkau nak turunkan satu fitnah pada satu kaum ya Allah, janganlah fitnah tu kena pada akulah, macam tu. Kemudian Nabi berdoa lagi, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Aku minta pada Engkau ya Allah kecintaan Engkau dan kecintaan orang-orang yang mencintai Engkau, wa hubba amalin yuqarribu ilayya hubbik ila hubbik, dan kecintaan amalan yang boleh menghampirkan diri kepada kecintaan daripada Engkau ya Allah. Qala Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, innaha haqqun fadrasuha summa ta'allamuha. Maka Nabi berkata, sesungguhnya ia adalah perkara yang benar, maka pelajarilah, kemudian ajarkanlah ia kepada orang yang lain. Faham kan hadis tadi? Saya terjemah satu-satu tu. Baik. Jadi dalam hadis ni banyak benda kalau kan nak kirakanlah. Banyak benda yang Nabi nak cerita, nak sentuh pada kita. Nabi tahu tu sama sekali para sahabat lah berkenaan apa yang berlaku kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga Nabi tadi terlewat nak sembahyang fardu subuh bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi bukan sengaja. Gitu. Nabi bermimpi ketika qiyamul lail itu, tertidur mengantuk berat, tu bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi tadi, dan Allah Taala berdialog dengan Nabi, bertanya dengan persoalan tentang para malaikat yang berselisih tadi kan, yang berbalah-balah, apa benda yang diberbalah tadi. Nabi mulanya Nabi tak tahu kan. Lepas tu Allah Taala bukakan hijab macam tu, maka Nabi tahu mana ada dua benda yang diperbahaskan oleh para malaikat. Pertama tentang kafarah, yang kedua tentang darajah. Kafarah dan juga derajat. Siapa? Para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bercerita lagi lah. Siapa dia? Kan orang yang berjalan kaki ke masjid, solat berjemaah ke surau, orang hamba-hamba yang duduk kan selepas sembahyang, sebelum datang isyak, kemudian menyempurnakan duduk, macam-macam bagilah. Jadi mana kat situ pun kita nampak kan banyaklah kelebihan, sehingga para malaikat pun berbalah tentang pahala tadi. Pahala berapa sebenarnya nak bagi pada hamba-hamba yang taat kepada Allah Taala tadi kan. Baik, jadi apa pengajaran di sini? Pertama, disebutlah kitab ini
keharusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dalam mimpi. Baginda dengan cara yang khusus baginya tanpa menisbahkan sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hakikatnya tadi tak tahulah kita, Allah alam. Ini termasuk dalam kalam ataupun perkataan-perkataan yang kesamaran yang kita tak tahu hakikat sebenarnya. Kan cuma Nabi kata tadi Allah Taala seperti qamar, seperti bulan. Secantik-cantik rupa, keahsanan surah. Nabi nampak Allah Taala seperti secantik-cantik rupa. Kan macam mana? Wallahu alam, tak tahu kita lah. Kemudian yang kedua, amalan penghapus dosa memadamkan dosa kecil. Maka manakala dosa besar, dia mestilah dilakukan taubat. Siapa melakukan dosa besar wajib bertaubat. Dosa kecil kan, dia boleh terhapus dengan amalan-amalan tadi yang kita amalkan tadi. Yang ketiga, sentiasa mengamalkan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa tadilah. Kita boleh baca tadilah doa tadi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat qatal munkarat wa hubul masakin wa anta firli wa tarhamni. Itulah. Wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yukabiruna ila hubbik. Itu doa yang biasalah diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh bawa, boleh baca, boleh amalkan, lagi elok macam tu. Baik, kemudian hadis yang ke-10. Hadis ini pendek je, ringkas je. Hadis ini riwayatkan daripada Utbah bin Amir. Bila berkata sami'tu Rasulullah SAW yaqul ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syaziyatin fi ra'si saziyah bi jabalin yu'azzinu bis salah fa yusalli fa yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala unzuru ila ibadi hadza yu'azzinu wa yuqimus salah yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa dakhaltul jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu hadis riwayat daripada Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Baik. Hadis ini diterima daripada Utbah bin Amir. Di mana beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku dengar Nabi sallam yaqul, Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si saziyatin bi jabalin. Allah Ta'ala ta'ajub. Allah Ta'ala kagum atau Allah Ta'ala ta'ajub dengan seorang penggembala kambing di sebuah kawasan tinggi di kaki bukit, kan? Yang melaungkan azan, yu'azzinu bis salah, yang melaungkan azan untuk mengerjakan solat. Faisalli, kemudian dia mengerjakan solat. Allah Ta'ala kagum ni, ada seorang hamba ni, kan? Ada seorang hamba ni dia menggembala kambing di kaki bukit. Maklumlah kalau kambing kan jauh daripada masjid, jauh daripada surau. Pada tapi dia tetap mengerjakan ibadah kepada Allah Taala. Sehingga kan Allah Taala kagum, ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin. Allah Taala kagum terhadap seorang penggembala kambing yang menggembala kambing di kaki bukit. Kemudian bila sampai waktu masuk solat, dia pun azan. Yu'azzinu bis salah, dia azan untuk menjaga solat. Fa yusalli, kemudian dia pun sembahyang. Fa yaqulullah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala pun berfirman, unzuru ibadi ila ibadi haza. Lihat oleh kamu kepada hamba-Ku ini. Lihat oleh kamu kepada hamba-Ku ini. Kan? Allah Ta'ala kata pada siapa? Pada Nabi lah. Allah Ta'ala firman pada Nabi, ya Muhammad unzuru ila ibadi haza. Lihatlah kepada hamba-Ku ini. Mana yang menggembala kambing tadi di kaki bukit itu, yu'azzinu, dia melaungkan azan, wa yuqimus salah, kemudian dia mendirikan solat, wa yakhafu minni, dan dia takut daripada aku, dia takut padaku. Qad ghafartu li 'abdi, sungguh aku ampunkan dosa dia. Allah Ta'ala kata, sungguh aku ampunkan dosa dia. Wa adakhaltu jannah,
dan aku masukkan dia ke dalam syurga. Macam tu. So kalau seandainya mungkin orang tu jelah dia menggembala kambing ni, ada masanya kawasan kambing biasalah. Kadangnya nak cari rumput yang sesuai. Kadang kambing pun kadang ada rumput dia tak makan, ada rumput dia makan. Kan? Kambing pun kadang pandai juga memilih kan. Oh ni tak sedap rumput ni. Kan? Cakap ke tuan ni, ada tak rumput lagi dia sedap? Ada tuan kata, jauh lah. Dia pergi bawa jauh tu kan. Macam tu. Ialah kambing ya, jenis kambing yang orang kata diternak secara bebas. Ada kambing jenis yang diternak hanya dikurungkan. Dikurung, tuan yang cari makan. Tuan ni kata potong rumput dan sebagainya buat balik. Bagi kambing tu makan, lembu tu makan. Ada jenis kambing ni memang dibebaskan. Cuma tuan ni kawal jelah, perhati kan. Mana pergi kambing tadi. Jangan nanti kan dituakam dia segala pula. Maklumlah. Kambing ni kalau dia mesti berkumpulan. Kalau kambing ni terkeluar daripada kumpulan dia, habislah. Dituakam dia rimau. Dituakam dia singa ke, dituakam oleh kata serigala dan sebagainya. Jadi pada para hamba-hamba yang begini, penternak yang jenis macam ni, ada masanya mungkin dia tak sempat nak hadir ke surau, ke masjid dan sebagainya. Maka waktu azan, dia tengok azan dah masuk, maka dia azanlah seseorang. Lepas tu dia pun sembahyanglah seseorang. Mana apa? Dia buat itu menunjukkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi ya khafu minni, dia takut kepadaku kata Allah. Maka Allah Taala berkata, qad ghafartu li 'abdi, maka sungguh telah aku ampunkan bagiku hambaku tadi, wa arkhatuhu jannah, dan aku masukkan dia ke dalam syurgaku kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah yang pada hari ini? Pertama, kekaguman Allah terhadap perbuatan seorang hamba menunjukkan keredaannya pada ibadah yang dilakukan. Jadi Allah Ta'ala pun takjub pada hamba-hamba begini. Yang mana seorang hamba tadi menunjukkan keredaan, ketaatan dia kepada Allah Ta'ala, walaupun macam mana keadaan dia sekalipun, macam mana sibuk dan macam mana sekalipun menternak, sibuk bekerja, tetap dia mengerjakan ketaatan pada Allah. Masuk waktu terus qamat, azan qamat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menitipkan perasaan takut Allah Ta'ala dalam semua ibadah, kerana dia adalah punca kepada pengampunan dan ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. So apa saja perbuatan yang kita buat, mestilah perasaan takut pada Allah. Yang ketiga, keharusan beruzlah. Dibolehkan beruzlah, mengasingkan diri dalam keadaan tertentu sahaja, seperti dalam situasi peperangan. Dalam peperangan, kacau bilau dan sebagainya lah. Kacau bilau kan, kita sebagaimana mana kita boleh, kita solat. Solat kan ada solat takut. Dalam solat namanya solatul khauf, solat takut. Mana solat dalam peperangan. Kan? Peperangan pun jenis berbagai jenis peperangan. Ada peperangan yang tak boleh kita nak kawal. Ada peperangan boleh kawal. Kalau peperangan boleh kawal, dia ada cara-cara tertentu lah. Sebutlah kitab fiqh. Kalau peperangan tak boleh kawal, kan bercekamuk peperangan, solat tetap juga kena didirikan. Solat kena juga didirikan pun dalam keadaan peperangan. Kenapa? Kerana dah sampai waktu solat, wajiblah kita buat. Kemudian dan terakhir, ada satu lagi rupanya. Lepas tu baru masuk kitab puasa. Ini paling lagi pendek hadis ni, riwayatkan daripada Abu Hurairah bila berkata qala Rasulullah sallallahu, innal abda iza shalla fi alaniyah fa ahsana wa shalla fi sirri fa ahsana, qala Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, dia wa shalla fi sirri, dan dia juga sembahyang pada waktu sir, orang tak nampak, fa ahsana, maka dia membaguskan solat dia. Nampak ke tak nampak ke, dia tetap memperbaguskan solat. Itu maksudnya lah. Jadi mana-mana hamba Allah yang solat seri walania, orang nampak ke tak nampak ke, fa ahsana, maka dia tetap memperbaguskan solat. Maka Allah Ta'ala pun berfirman kepada hamba tadi, Allah azza abdi
inilah hamba-Ku yang sebenar-benarnya. Rasulullah. Jadi apakah pengajaran pada hari ini? Galakkan memperelokkan amalan sama ada ketika bersendirian ataupun di khalayak ramai. Tapi dengan niat kerana Allah lah. Jangan niat kerana manusia. Kalau niat manusia kerana tak betul lah. Kan? Sama ada orang nampak ke tak nampak ke, kita tetap memperbaguskan amalan kita. Tapi jangan niat kerana orang lah. Macam tu. Lebih-lebih lagi kalau kita sembahyang secara bersendirian. Ibadah secara sir, orang lain tak nampak. Itu lagi pula. Kita lagi kena memperbaguskan amalan kita. Kemudian yang kedua, mengelakkan satu amalan merupakan salah satu daripada kesempurnaan solat. Mengelakkan satu amalan merupakan salah satu kesempurnaan juga. Kita kena memperbaguskan. Kalau wuduk tu kita memperbaguskan wuduk. Angkat dengan betul. Kalau solat tu angkat dengan betul, takbir dengan betul. Jangan sembahyang macam lipas kudung, macam ayam patuh makanan. Tengok ayam patuh makanan. Kan? Dia solat tu. Jatuh-jatuhlah, laju kan. Tidak ada tamak ninah. Sedangkan tamak ninah ni fardu, rukun sembahyang. Tak ada tamak ninah macam mana? Yang ketiga, amalan terbaik yang dikerjakan sama ada dalam keadaan semua keadaan, sama ada bersendirian atau tidak dapat mengelakkan daripada sifat riak. Amalan terbaik yang dikerjakan sama ada dalam semua keadaan, sama ada bersendirian ataupun tak bersendirian, dapat mengelakkan daripada sifat riak. Mana kita kena membaguskan amalan kerana Allah. Membaguskan amalan kerana Allah, bukan membaguskan amalan kepada manusia, kepada bakal mak mentua, pada bakal pak mentua, pada tunang tunang ke bakal apalah dan sebagainya kan. Jangan kerana itulah tuan-tuan, maka amalan kita akan tak terima oleh Allah Ta'ala. Amalan tetap kita membaguskan, tapi kerana Allah SWT. Okey, itu saja perbincangan kita. Beberapa hadis kursi yang kita dapat kupas malam ni. Ada 1, 2, 3, 4 hadis. InsyaAllah akan datang kita masuk dalam kitabus shaum, kitabus syam, dalam bab puasa pula, bab yang ketiga. Wallahu alam. Ada soalan? Pertanyaan ada tak? Ada? Tak ada? Tak ada. Betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa mu'alim taqabbala wa halalan mubarakatan katsira wa sayyidina fataya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana fa'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffi anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana ma wa'adtana la rusulika wa la tuzina mal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Di mana? Batuk ah. Bila baca ayat tu dia batuk. Kalau macam ni tak batuk. Bila baca ayat dia dah mula. Dia tarik. Azhar tak ada? Azhar. Oh, ada. Alhamdulillah. Saya pun dah nak habis tidak pergi pulang.